Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni mimma nasitu 'allimni mimma jahiltu ya arhamar rahimin arhamna. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ballighu 'anni walau ayah. Allahumma ij'alni minas salihin wal muslihin wa la taj'alni minal mufsidin ad-dallin wal mudallin. Allahumma amin. InsyaAllah malam ni kita mau berbicara masalah ajaib kepelaikan suratul Baqarah. Maknanya siapa-siapa dia beramal dengan suratul Baqarah, melazimi baca suratul Baqarah, boleh tengoklah kepelaikan di atas dirinya dan rumah tangganya dan keluarganya dan kerja buatnya. Itu makna ajaib. Maknanya ajaib ni bagi mereka-mereka yang telah tajribah maridah dengan hadis Nabi yang telah bersabda kata, bacalah suratul Baqarah. Siapa-siapa dia membaca surah Baqarah atau melazimi beramal membaca dengan surah Baqarah saat itu barakah. Maknanya kepelaikan itu banyaklah bagi orang yang telah beramal lah. Amalan ini mari kita cari tengok barakah apa ke barakah lah. Yang Nabi kata, yang Nabi telah bersabda bahwasanya suratul Baqarah saat itu Iqra'u al-Baqarata fa inna akhadha barakah. Dia suruh baca suratul Baqarah, siapa-siapa dia melazimi baca suratul Baqarah barakah. Siapa-siapa dia tinggal dia sesat. Itu barakah. Keberkatan saat itu adalah para nabi-nabi, para anbiya wal mursalin ya. Dicari-cari, diminta, mereka itu minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi nak kita orang biasa saat ini tu perlu kepada barakat dalam hidup. Barakat dalam hidup. Kerana barakat saat ini tu, barakah yang Nabi mengajar kepada kita saat ini tu, yang Quran, yang Tuhan telah firman dalam Quran bahwasanya adalah miftah kita. Miftah mana? Anak kunci segala kebaikan bagi kita. Para anbiya mursalin minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala barakat dalam hidup, dalam umur, dalam kerja buat dia. Kita mari tengok ayat Quran dengan cara rekah dan yang Tuhan telah bersabdanya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatun minas samaa'i wal ard. Sekiranya ahlal qura, satu negara atau satu kampung atau satu keluarga, kita boleh pergi belakang tu dah. Amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la fatahna alaihim barakatun minas samai wal ard. Nescaya kami akan bukakan kepada mereka itu barakat minas samai wal ard. Maknanya barakat saat itu, apabila ada barakat pada kita saat itu, Tuhan buka pintu keberkatan di langit dan di langit. Apabila kita beriman dengan amanu wattaqau, kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Tuhan buka pintu langit, pintu bumi, segala kebaikannya turun mari kepada kita. Selepas tu kita tengoklah di dunia sekarang lah ni, ahli kajian buat kajian lagi mana itu, kerana apakah negara-negara Islam saat itu hasilnya banyak sekali. Saudi saat itu pada pasir Krikotai panggil. Negara-negara Arab saat ini pun pada pasir Krikotai, tapi keberkatan banyak. Tak ada telaga menyuk, ada mah. Lah ni baru ni pula temu mah molek sekali di Saudi.
Ini banyak kata kerana apa? Kerana banyak orang beriman di negara-negara orang Islam. Tak di zaman dulu lagi dah. Selepas tu pula doa daripada nenek moyang kita. Doa kepada anak cucu. Sebagaimana mana Nabi Ibrahim berdoa kepada orang Mekah tu. Warzuqhum minas samarat. Kita tengoklah buah kayu, segala buah-buah, segala makanan ada belaka di Mekah. Ini keberkatan yang kita perlu cari, keberkatan dalam hidup kita. Keberkatan saat itu Nabi juga minta berdoa kepada kita. Nah, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Syaban. Itu Nabi ajar dulu lah. Nabi ajar pada bulan Rajab ni, bulan Rajab ni dah. Kita masuk bulan Rajab dah. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballaghna Ramadan. Ini Nabi ajar. Masuk bulan ni saat ni tu, Nabi ajar kepada umat dia suruh baca doa ni. Banyakkan doa ni. Allahumma barik lana fi Rajabin. Hai Tuhan aku, berkatkanlah pada kami saat ni tu pada bulan Rajab. Mana keberkatan pada bulan Rajab ni ke apa? Kita buat kebaikan banyak. Itu makna barakat saat itu dalam bahasa Arab kata maknanya perkara tu bertambah banyak, bertambah kebaikan, berkekalan kita dari dunia dan akhirat. Segala kerja buat kita berkekalan dunia dan akhirat, bukan untuk dunia saja dak. Keberkatan kita kerja, boleh harta kita saat itu boleh membawa pergi kepada akhirat. Itu keberkat. Harta kita boleh bawa pergi masuk dalam kubur, boleh pahala dah dengan harta kita. Boleh merdeka kita pula dah daripada api neraka dengan harta kita. Kita buat kebaikan itu, kebaikan ni nah. Tambah-tambah buat masjid, seperti gambar masjid kita. Saya buat gambar masjid saya itu kerana masjid ni insya-Allah 2 minggu nak puasa saat itu nak mula buka semaya masjid. Dengan sebab tu siapa-siapa dia ingin nak khairat, kerana ada keputusan banyak lagi dah nak buat apa ni, nak buat wahmut buat apa ni, ada atas tu banyak lagi dah tekad 3, tekad pertama tu tak ada sudah lagi. Nah, tekad 2 tu tepat klinik siap dah, tepat apa nak mozaik siap dah. Nak semaya dulu ya, sebelum ada bulan puasa ni semaya dulu. Siapa dia kan nak merdekakan, nak buat rumah malega dia dia surga esok, batulah masjid dah. Kerana orang buat masjid tu Tuhan buat malega dia surga esok dah. Kita sama lagi dah. Nabi berdoa, suruh kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin. Hai Tuhan aku, berkatkanlah pada bulan Rajab ni. Keberkat bulan Rajab ni kita beramal banyak. Kita latih diri kita dengan baca Quran, dengan zikir, dengan istighfar, dengan puasa sunat. Itu berkat. Di bulan Syaban kita. Bulan Syaban ni maknanya tambah keberkatan banyak. Kita minta berkat kita. Lepas tu, wa ballaghna Ramadan. Dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Besarnya bulan Ramadan dah. Besarnya bulan Rajab saat itu. Sebagai mukaddimah dah. Itu nasihat rekah-rekah. Itu maknanya selepas tu la kunut kepada la kunut yang kita baca kunut tu saat itu. Baca lu berdiri nah. Wa barik lana fima a'taita. Sebelum kita turun tangga nak kerja saat itu, minta berkat dah. Allahumma barik lana fima a'taita. Yang kita dah baca kunut subuh saat itu. Ini ayat kata pentingnya, hak Nabi ajar tu penting semua. Lepas tu Nabi minta pula dah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi minta berkat pada umat dia saat itu pada pagi hari. Dengan sebab tu di pagi hari saat itu Nabi lari tak boleh tidur. Sehingga sampai Sayyidah Fatimah tidur pagi, dia gerak. Kita tak boleh tidur pian ni. Kenapa? Kerana pian ni di masa ni Tuhan bagi rezeki. Siapa-siapa dia bangun pagi, cari rezeki pagi, kerja buat pagi, termasuklah doa hak Nabi minta sini. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Termasuklah doa ni. Nah, dengan sebab tu kita kena bangun pagi. Sebulan-bulan jangan tidur waktu pagi. Kita kerja pagi, buka kedai pagi, pergi buat kebun pagi. Apa gerak kita kena pagi belaka. Barulah berkat dalam amalan kita saat itu. Kerana masuklah doa Nabi saat itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha.
Makannya juga Nabi ajar kepada kita juga, Allahumma barikna fima razaqtana wa qina azabannar. Di setiap gerak geri je Nabi suruh minta keberkatan. Yang penting berkat saat itu. Pada azkar waktu pagi lah, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yawm wa fathahu wa nasrahu wa nuruhu wa barakatuhu. Nah, malam waktu juga minta berkat malam, minta berkat waktu pagi. Nah, ini. Banyaklah Nabi minta berkat, seperti ayat Al-Quran pula yang mari seperti Nabi Isa dah, waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Itu hak para nabi-nabi minta, waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Jadikan daku ni, berikan kepada daku ni keberkatan di mana aku berada. Kita pun boleh minta seperti doa Nabi Isa ni. Kita duduk di nimbung, atau duduk di jalan, atau duduk di bakar, minta berkat. Di mana saja tempat duduk kita minta berkat. Waj'alni mubarakan aina ma kuntu. Walaupun pendek doa ni, tapi doa 14 Quran satu meliputi. Itu sebaik-baik doa panggil doa Al-Quran lah. Walaupun pendek ada meliputi segala-galanya. Kisah Nabi Nuh juga lepas tu, wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Itu dah kisah Nabi Nuh. Suatu hari turun sana tempat yang berkat. Wa hadza kitabun anzalna mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi. Ini kitab Quran berkat. Quran semua isi Quran itu berkat belaka. Ambil daripada bismillah sehingga sampai qul a'udzu birabbin nas tu berkat belaka Quran. Wa hadza kitabun anzalna mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu fa antum lahu munkirun. Nah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Banyaklah ayat Quran menunjukkan bahwasanya Quran daripada bismillah hingga sampai kepada qul a'udzu birabbin nas, semua berkat. Tapi yang lebih khalasah, yang Nabi ditentukan pula suratul Baqarah. Baqarah ni Nabi suruh hanya. Siapa-siapa beramal dengan dia, barakat. Boleh barakat lah. Siapa-siapa dia tinggal dia, sesat. Mari kita tengok barakat. Dengan sebab tu ulama mari tadi kata, pada suratul Baqarah, Sayyidah barakah. Mana ibu keberkatan itu di suratul Baqarah. Dengan sebab tu yang saya telah tajribah. Telah tajribah. Bukan nak akid diri dak. Bukan nak kata rajin dak, tapi masa dulu saat itu nak baca suratul Baqarah saat itu bahasa berat tu. Bahasa malah, bahasa tak habis, bahasa tak kuasa nak baca dah. Tetapi apabila saya beramal baca sekali itu nak 2 kali. Baca 2 kali nak 3 kali. Melazim hampir-hampir 20 hari lah amal ni. Kebanyakan habis 2 kali dengan 3 kali sehari. Ini yang barakat suratul Baqarah. Selepas tu nak duduk dengan dia saat itu, pasal nak duduk dengan Ismail semua. Ini keberkatan suratul Baqarah. Hal ini saya telah tajribah. Dan banyak lagi orang yang tajribah. Dengan penyakit banyak dulu. Payah berubat penyakit. Makan ubat tu tak hingga, makan ubat ni tak hingga, sakit situ, hingga situ sakit sini. Tapi dengan suratul Baqarah, barakat suratul Baqarah, alhamdulillah. Segala penyakit sana itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan suratul Baqarah. Ni. Halangnya di kerja buat. Kita buat apa je ada halangnya lah. Ini siapa-siapa dia seolahnya nasib tak baik hidup di dunia ni. Kerja saat itu payah berjaya. Susah nak berjaya, susah nak boleh kebaikan. Cuba beramal dengan suratul Baqarah. Banyak orang-orang Arab saat itu telah tajribah dengan suratul Baqarah ni, alhamdulillah. Ini keberkatan suratul Baqarah. Perlu kita isi masuk dia tu pada kita. Suratul Baqarah saat ini tu apabila kita isi masuk pada ibu barakah dari pada kita,
seolah-olahnya kita boleh anak koci kebaikan dunia di langit dan di bumi. Seolah begitu je yang saya boleh royak. Apabila kita melazimi suratul Baqarah, buat amal, beramal, baca harian saat itu, mulazamah kita saat itu, mulazamah kita saat itu, harian, baca harian, insya-Allah kita saat ini seolah-olahnya boleh anak koci miftah di langit dan di bumi, miftah kebaikan. Dia tarik mari segala kebaikan. Segala keburukan itu pada kita tu dia buai dengan secara otomatik. Ini yang saya boleh royak. Dengan tidak ada soalan tidak ada tekanan lah, dengan tidak ada panggil bahasa Melayu panggil tak ingat lah, dengan tidak ada bersungguhnya, dengan tematik benda tak molek tu dia tu baik gini sendiri lah, dia tidak nak tuah, tidak nak kacau. Soalnya benda yang buruk tu dia kacau seperti air batu, air saji kena air batu, kena air saja, seperti air batu kena air ni. Ya kau kikih benda tak baik ni. Benda molek ya kau masuk. Dan sebab tu beramal dengan suratul Baqarah saat itu, segala kebaikan saat itu akan datang mari kepada kita. Dan secara otomatik seolah-olahnya kita boleh miftah anak koci kebaikan di langit dan di bumi. Beramallah, percayakanlah dengan hadis Nabi kata, beramalkanlah, melazimikanlah baca surah Al-Baqarah. Sungguhnya surah Al-Baqarah itu adalah barakah. Siapa-siapa dia tak beramal dengan surah Al-Baqarah saat itu, sesalah di dunia dan akhirat. Ini saya nak boleh royak supaya berkat saat itu, berkat dari diri kita, berkat. Umur kita berkat, kerja buat kita berkat, rumah tangga kita berkat, keluarga kita berkat, segala-galanya berkat. Ini suratul Baqarah. Ini suratul Baqarah. Pada syafaat di dunia dan akhirat. Kita baca ya, dunia dapat syafaat dah tenang jiwa, boleh segala kebaikan. Nah, akhirat dia meneduhkan kita suratul Baqarah. Sebagai sayap burung mari, sebagai awal meneduh kita di pada masyar di akhirat. Nah, dapat syafaat lu ada. Mulut kita tak boleh kecak di ketika mulut kita tak boleh kecak di koci mulut kita. Quran inilah jadi saksi dia. Mensyafaatkan kita. Kalau hajatnya diqadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hajat kita. Segala muskilahnya dirombakkan, diukarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat suratul Baqarah. Segala syaitannya keluar daripada diri kita dan daripada rumah tangga kita. Kita baca sehari saja 3 hari syaitan tak masuk. Lebih-lebih lagi dalam diri kita. Syaitan dalam diri. Syaitan ni ganggu besar sekali dalam diri kita. Boleh menghalangkan segala kerja buat kita, boleh menghalangkan nasib kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh bikin tubuh kita sakit. Boleh dipayah rezeki. Dengan sebab syaitan boleh jadi malah dalam ibadat kita, merosakkan ibadat kita. Semaya puasa kita boleh merosakkan syaitan, kerja syaitan itu. Tapi dengan suratul Baqarah, insya-Allah benar-benar tak boleh ganggu. Itu syaitan. Syahwah lagi, qarinah lagi, kena sihir lagi, atau orang sihir rumah kita sini, insya-Allah tak kena. Orang sihir tubuh kita, insya-Allah tak kena. Kita beramal dengan surah dengan surah Al-Baqarah. Biasa saka lagi, saka tu naik moyang ni tu, kata saka saat ni tu. Kalau moyang main berdikar saat ni tu. Insya-Allah beramal surah Al-Baqarah, insya-Allah akan habis akan saka saat ni. Malaikat masuk mari rumah kita. Malaikat masuk mari rumah kita. Apabila malaikat masuk mari, tanda kata barakah. Tanda kata syaitan lagi tubik. Kalau malaikat ada, syaitan tak ada lah. Jin Islam sebab tu juga, dia masuk mari dengar Al-Quran. Jin Islam ni dia pergi sama dengan syaitan. Dia tolong orang Islam. Itu cara jin Islam. Sebagaimana duk pergi di Afghanistan, boleh jadi di Palestin lain, ada juga jin Islam duk pergi. Mengikut sejarah di Afghanistan tu, dia duk tolong orang Islam, duk pergi ada menampak kacuk putih itulah dia lah, kata. Jin Islam itulah, kata.
duk tolong orang Afghanistan di zaman dulu. Di Afghanistan saat itu. Ini ayat tu kelebihan ajaib Suratul Baqarah saat itu, beramalkanlah. Maknanya miftah kita, anak kunci kita, anak kunci kebaikan kita di langit dan di bumi duduk dalam Suratul Baqarah. Sekarang kita melazimi membaca hari yang kita sehari sekali, dua kali sehari, insya-Allah kebaikan saat itu akan datang mari kita kepada kita saat itu dengan tidak payahnya. Segala keburukannya lari itu akan hancur dalam tubuh badan kita dan rumah tangga kita, keluarga kita. Berkat ni pula berkat diri kita, umur kita, keluarga kita, anak cucu kita. Inilah keberkatan Suratul Baqarah. Ayat Quran semua tu barakat. Tapi Suratul Baqarah Sayyidah Barakah. Sayyidah Barakah. Itulah sedikit sebanyak bagi pendengar-pendengar pada malam ini, sekiranya ada kebaikan bagi pendengar dan ingin nak sebarkan kebaikan ini, boleh share lah. Tolong share lah, kita kasih bersama pahalanya dah, pahala orang yang beramal dengan Suratul Baqarah. Walaupun seorang yang beramal, kita boleh pahala banyak dah. Itu maknanya sedikit sebanyak pada malam ini. InsyaAllah malam esok kita akan sambung lagi. Dan apakah halangan yang kita buat, halangan yang kita tak dapat keberkatan Suratul Baqarah tu, ya ada halangan dia juga. Nah, seperti kita makan ubat tu boleh menghilangkan penyakit. Tapi dengan sebab apakah ubat tu tak boleh menghilangkan penyakit? Ya ada halangan dia, ada sebab-sebab dia. Dengan sebab tu setakat ni dulu, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.